keunikan yang mempunyai pelbagai etnik, kaum dan bangsa. Kaum Cina merupakan kumpulan etnik kedua terbesar di Malaysia selepas kaum Melayu. Masyarakat Malaysia yang berketurunan Cina terdiri daripada beberapa sub-etnik seperti Cina Min, Cina Yue, Cina Hakka, Cina dan Cina Utara. Penempatan pertama yang dibuka di Malaysia ditubuhkan pada abad ke-15 apabila puteri Cina Hang Lipo telah dikahwinkan dengan Sultan Melaka. Semenjak itu, kaum Cina telah berkembang menjadi populasi kedua terbesar di Malaysia. Terdapat pelbagai adat resam, pantang larang, kepercayaan, permainan tradisional, makanan tradisional dan sebagainya yang membuatkan bangsa ini unik dan menarik. Terdapat juga perayaan-perayaan yang menarik, antaranya Tahun Baru Cina yang disambut setahun sekali. Paling menarik sekali diiringi tarian singa yang disembahkan membuatkan perayaan lebih meriah. Kami telah membuat keputusan untuk pergi ke Jongkewok, Melaka kerana kawasan tersebut terkenal dengan kebudayaan Cina untuk merasai keunikan bangsa tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Jadi kami sekarang berada di Jongkewok, Melaka. Okey, sekarang kami berada di restoran Cina. Jadi saya sekarang berada di restoran kaum Cina. Jadi kenapa saya berada di sini? Kerana saya ingin menerangkan tentang makanan untuk kaum Cina. Jadi makanan sihat, kita mulakan dengan makanan sihat untuk kaum Cina. Kaum Cina banyak menggunakan herba dalam masakan mereka. Sebagai contoh, halia, rempah ratus, cekik di dalam makanan. Sebagai contoh, sup ayam hendaklah mempunyai banyak herba di dalam. Oleh sebab itu, kita jarang nampak orang Cina yang berbadan besar, kerana mereka banyak mengamalkan gaya hidup sihat mereka. Seterusnya, berdasarkan kajian saya, makanan yang paling popular yang diambil oleh masyarakat Cina ialah yang pertama, bak kutih. Jadi bak kutih ini menggunakan
khinzir untuk membuat makanan tersebut. Hal ini kerana khinzir merupakan antara makanan yang popular dalam masyarakat Cina. Seterusnya, bak kutih. Bak kutih berasal daripada perkataan Cantonese. Bak kutih juga ialah makanan ringan dan kudapan oleh masyarakat Cina. Ia sesuai untuk diambil pada minum petang bersama dengan teh herba dan teh Cina. Akhir sekali, makanan yang paling kurang sihat di antara kaum Cina ialah bak putih itu sendiri, kerana bak putih tersebut mempunyai khinzir. Sebagai yang sedia maklum, khinzir merupakan makanan haiwan yang mempunyai banyak lemak dan tidak mempunyai khasiat di dalamnya. Oleh itu, seseorang yang selalu memakan bak putih akan menjadi gemuk dan akan mendapat berbagai penyakit, sebagai contoh serangan jantung, lebih kolesterol dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Mahjong. Seterusnya kita pergi kepada permainan seterusnya, mahjong. Mahjong membabitkan kemahiran, strategi dan pengiraan, termasuk juga satu tahap nasib. Bergantung kepada variasi yang dimainkan, nasib boleh menjadi isu remeh atau faktor utama kejayaan. Di Asia, mahjong juga popular sebagai perjudian dan sebagai permainan komputer. Permainan yang terakhir saya akan sebut ialah Xiangxi, merupakan sebuah permainan papan Cina yang dimainkan oleh dua orang pemain. Xiangxi berada dalam keluarga yang sama dengan catur. Xiangxi bentuk kini berasal dari Cina, oleh itu ianya digelar sebagai catur Cina. Permainan ini telah mula dimainkan seawal abad ke-4 selepas Masihi di China. Xiangxi merupakan salah satu permainan papan yang paling popular di dunia. Ciri-ciri yang unik termasuklah pergerakan unik pau, iaitu meriam, peraturan yang melarang panglima seperti raja dalam catur daripada bertemu dalam garisan yang sama, serta sungai dan istana yang menghadkan pergerakan sesetengah buah catur. Cina ialah permainan tradisional dari negara Cina yang mempunyai dua cakra sama saiz yang dihubungkan oleh ganda yang panjang. Yoyo Cina akan sentiasa berpusing pada tali yang diikat pada dua batang kayu kecil. Pemain akan memegang ujung kedua-dua kayu dan mengimbangi yoyo daripada jatuh. Permainan ini dikenali pasti telah wujud sejak dinasti Ming sekitar tahun 1386 hingga tahun 1644 selepas Masihi. Alat permainan yoyo Cina tradisional dibuat daripada buluh, di mana ianya mudah patah dan tidak sesuai untuk aksi lasak. Sesetengah yoyo Cina dimasukkan alat yang menghasilkan bunyi apabila dipusingkan dengan laju. Tahap nada bunyi ini membolehkan pemainnya mengimbangi kelajuan yoyo tersebut. Where did we start? I can't remember at all. We used to be together, now we're falling apart. Like a song I used to know, but lost the lyrics long ago. There's no way to measure how fast we would fall. Terdapat pelbagai pantang larang dari kaum Cina dan fokus saya dalam memberi hujah pantangan Cina ialah nombor 4 dalam kaum Cina. Umum juga
tahu bahawa orang Cina tidak menyukai nombor 4 kerana sebutan dalam bahasa Cina berbunyi si atau se. Bunyi angka tersebut sama dengan perkataan si yang membawa maksud mati. So, disebabkan itu, kebanyakan pansapuri atau kondominium yang diuruskan oleh pemilik yang berbangsa Cina, mereka tidak menggunakan nombor 4 pada butang tekan lift, malahan mereka menggantikan 3A sebagai nombor 4. So, kita pergi kepada perkara kedua dalam pantang-larang kaum Cina. Kaum Cina selalunya sebelum berhinap ataupun menyewa sebuah bilik, mereka akan mengetuk pintu dan berkata, maaf mengganggu, saya hanya berhinap di dalam hotel ini dalam beberapa hari saja. Kerana kaum Cina percaya di dalam dunia ini terdapat dua semangat, iaitu yin dan yang. Yin bermaksud kepada semangat orang roh yang telah mati. Kemudian yang bermaksud kepada roh semangat manusia. Kenapa mereka berketuk pintu pada bilik tersebut? Kerana jika bilik itu tidak berpenghuni lama, maka semangat yin akan bertambah dan semangat yang akan berkurang. Disebabkan itu, banyak semangat roh yang mati akan berkumpul di dalam bilik tersebut. Seterusnya, kita pergi kepada perkara ketiga dalam pantang-larang orang Cina. Kita pergi kepada sudut makanan. Orang Cina selalu makan makanan dalam mangkuk kaca, betul? Dalam mangkuk kaca selalu dihidangkan makanan dan chopstick. Untuk pantang-larang kali ini, chopstick itu terletak di tengah-tengah makanan dan didirikan tegak. Itu menjadi pantang-larang kepada kaum Cina kerana kita berbalik kepada cara sembahyang orang Cina. Sembahyang orang Cina menggunakan 3 batang lidi untuk menyembah Tuhan, manakala mereka menggunakan 2 batang lidi pula untuk menyembah roh-roh hantu. Disebabkan itu, perkara itu amatlah menjadi pantang-larang kerana ia ingin memuja hantu itu untuk makan makanan dan menjadi santapan kepada roh-roh hantu tersebut. Bulan ni adalah dikenali sebagai bulan hantu ataupun Hungry Ghost Festival. So dalam bulan ni, kaum Cina percaya yang pintu neraka akan buka, hantu-hantu ataupun spirit-spirit akan mengunjungi kepada alam kita ini. So the first thing is, aku rasa kau nak tahu yang Chinese agak pantang dengan nombor 4 ini. So kenapa? So untuk pengetahuan anda semua, sebutan nombor 4 dan sebutan perkataan mati dalam bahasa Cina agak sama. So sebutan nombor 4 dalam bahasa Cina is si. Jadi shi si. It's almost the same. So bagi kaum Cina, kalau banyak menggunakan nombor 4 ni, so ibarat kematian tu akan sampai lagi cepat macam gitu. So yang kedua, it's untuk kaum Cina, kalau mereka check in kepada sesuatu hotel, sebelum mereka masuk ke hotel tersebut, bilik hotel tersebut, mereka akan ketuk pintu dan cakap, excuse me, saya akan tinggal dekat sini untuk beberapa hari saja. So kenapa mereka berperbuatan tersebut? So untuk pengetahuan korang semua, Chinese dia percaya yang dalam alam ni bukan sahaja manusia yang berada dalam alam ni, tetapi ada juga hantu-hantu ataupun spirit-spirit yang berada di alam ni. Dalam Chinese, kita percaya yang yin dengan yang punya aura. Jadi manusia ada represent kepada yang punya aura, hantu-hantu ataupun spirit-spirit mereka yin punya aura. Jadi kalau sesuatu tempat tu dia kurang manusia ataupun kurang orang berada dekat sana, contoh hotel, dia kebanyakan masa dia tak ada orang. Bila tak ada orang, maknanya yang aura dekat sana dia mengurang, yin punya aura dekat sana dia makin menambah. Jadi bila yin punya aura makin menambah, dia akan hantu-hantu ataupun spirit-spirit lebih suka mengumpul dekat sana. So yang ketiga, it's bila korang pernah pergi restoran Cina, kalau dia serve makanan dia dalam ataupun nasi dia dalam mangkuk, dia tak provide garfu ataupun sudu, dia hanya provide chopsticks. Yang korang akan nampak orang tua Chinese dia agak pantang bila kanak-kanak mereka ataupun siapa pun dia buat pelakon, dia letak chopstick dia atas mangkuk macam gitu. Maknanya dia tegakkan chopstick dia atas mangkuk, so dia akan jadi bentuk macam gitu. So kenapa mereka agak pantang dengan pelakon ni? Bila Chinese dia buat praying, so the praying stick yang mereka guna untuk when dia pray kepada Tuhan adalah 3 batang. Tetapi kalau dia pray kepada ancestor ataupun hantu-hantu, so the praying stick yang mereka guna adalah 2 batang sahaja. Jadi this is why that orang tu agak pantang bila kanak-kanak mereka ataupun siapa pun berpelakon letakkan chopstick tegakkan macam tu. So ibarat dia macam jemput hantu-hantu tu datang kepada dia macam gitu. Sebenarnya bulan hantu ni korang akan nampak ada views, ada banyak juga kawan-kawan Cina tu dia buat sembahyang dekat tepi jalan. So actually the reason that mereka buat sembahyang ni adalah mereka feed ghost
supaya mereka tak kacau family dia ataupun tak kacau bisnes dia. Jadi kalau kau nampak ada perlakuan ataupun aktiviti-aktiviti sembahyang ni tengah berlaku, so my advice is kalau boleh kau jangan pergi kacau ataupun just buat tak tahu je, just lalu macam tu je. Apa yang dapat disimpulkan daripada pemerhatian saya tentang pemakanan orang Cina, saya dapat mempelajari tentang pelbagai pemakanan tradisional dan keunikan pemakanan untuk orang Cina. Hal ini kerana saya dapat mempelajari tentang pemakanan sihat untuk orang Cina. Sebagai contoh, memakan banyak perkara yang banyak benda yang berasaskan daripada herba. Oleh sebab itu masyarakat sini kurang mendapat penyakit. Selain itu, saya juga dapat mempelajari tentang bagaimana cara untuk memasak makanan orang Cina. Sekian, terima kasih.